jiran dia dapat, nikmat jiran dia dapat. Jadi kita buat ibadat. Sudah tentu akhlak dia. Kita kat Mekah, hati kita bersih tu kan. Mak bapak kita pada tempat yang sewajarnya. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا وقروتنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أزواجه وأصحابه والتابعين وتابعين تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين والحمد لله رب العالمين ثم أما بعد. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bila sama-sama kita mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua sebagai hamba-hambanya yang pada suatu hari nanti pasti akan kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, sama ada kita ni khairun aw syaqiyyun, baik ataupun buruk, jahat ataupun baik, tetap akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah kita ni orang yang baik, orang yang beri manfaat kepada orang lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anfa'un nas khairun nas man anfa'u linnas. Khairun nas man anfa'u linnas. Manusia yang paling baik sekalinya ialah manusia yang dapat beri manfaat kepada orang. Kalau dia kaya tara mana pun tak ada beri manfaat kepada orang lain, maka tak guna. Maka yang berguna itu ialah orang yang anfa' linnas, yang memberi manfaat kepada orang lain. Walaupun dia hanyalah pekerja biasa, walaupun dia hanyalah sahaja, pembantuan rendah ataupun pekerja biasa, tapi memberi manfaat kepada orang lain, maka dia adalah manusia yang terbaik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jadilah kita orang yang terbaik di kalangan orang yang baik, kerana itulah orang yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau boleh kita nak di sisi Allah yang terbaik dan di sisi manusia juga yang terbaik. Kalau kita di sisi manusia kita terbaik, tapi di sisi Allah Ta'ala kita tak baik, maka tak guna. Ataupun kita terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, di sisi manusia tidak ada hubungan dengan manusia pun tidak memberi kesan apa-apa. Maksudnya tak berguna juga. Dia sembahyang, bagus dia sembahyang, tapi muamalat dengan manusia fail, gagal. Dalam masyarakat orang gotong royong, apartmen, tak pernah turun. Walhasil dia sembahyang bagus, haji dah 2 kali pergi, tapi bila kita panggil untuk gotong royong sama-sama bersih kawasan, dia tak turun. Ini gagal. Maka sebab itu kita ada hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan manusia jagat. Maka kita jaga yang dengan Allah dan juga dengan manusia, kerana kedua-duanya itu adalah memberi manfaat dalam kehidupan duniawi dan ukhrawi kita. Jadi jadilah mereka yang memberi manfaat kepada manusia, walaupun kita tidaklah sehebat manusia yang lain, tapi kita ada manfaat. Adanya kita di apartmen kita ni menyebabkan orang akan rasa selesa dengan adanya kita. Ataupun bila kita tak ada, orang akan tertanya-tanya mana perginya bulan bin bulan. Tak ada lah, dia tak nampak. Aduh, kalau ada dia senang ya urusannya. Contoh tapi ada setengah orang tu ada di dalam masyarakat, menyebabkan masyarakat jadi down. Ada satu kes di Putrajaya. Ialah orang tu anak dalam rumah apartmen, rumah milik sendiri, yang tu sewa. Dia pergi mengadu, anak kamu bising. Dia duduk di kat atas, yang ada anak di kat bawah. Tapi dia kata anak dia melompat daripada pukul 10 pagi sampai maghrib. Budak umur 6 tahun. Ada dua orang, 3 orang anak.
Akhir sekali dia pergi serang rumah orang bawah tu, pergi maki hamu. Kalau guna bahasa Melaka tak apa. Kan? Hawau lah habau lah hawau, hawau wow wow tak apa. Sebab itu bahasa sumpahan biasa ataupun Melatai beruk orang Kelantan biasa. Ini perkataan yang tak sepatutnya dikeluarkan dengan sumpah serana. Sampai menyumpah itu menyumpah sampai ke nama ibu. Dia panggil apa? Sebut mu'mu depan tu huruf P. Mu'mu macam-macam. Akhir sekali kawan tu pun berpindah keluar daripada situ, pergi menyewa tempat lain. Orangnya pembantu am sahaja. Daripada sewa 650, terpaksa menyewa ke rumah 950. Kerana apa? Kerana akhlak jiran tadi. Kawan ni kita minta maaf lah, mungkin tak perasan ke anak ni, dan tak pernah sabar anak melompat daripada pukul 10 pagi sampai lah maghrib, melompat je. Amun dah tahu, tak pernah sabar. Takkan ada bawah tu siapa nak pecah rumah atas. Kalau atas tu atas kepala pernah sabar. Jadi ini kena jaga akhlak ni. Akhlak kita dengan manusia tolong jaga. Kalau kita baik dengan Allah tapi dengan manusia fail lah juga. Baik dengan manusia, dengan Allah fail, lagi fail. Jadi tolong jaga baik-baik. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan khairun nas man anfa'u linnas. Baik, pada malam ni minggu yang kedua kita akan mula membaca kitab baru, iaitu Safinatul Najah. Ada berapa lagi? Wan? Ada berapa biji kitab lebih tu? Siapa yang ada? Huluk amal sahabat tu. Ini baru nak mula ni, baru nak buka Safinatul Najah. Minggu yang pertama kita akan baca apa? Kitab yang kita biasa baca tu lah. Kitab apa? Hikam. Kitab hikam. Hari ini kita akan ambil kitab Safinatul Najah, iaitu yang berkaitan dengan syariah, fiqh. Kitab ni kitab nipis je yang kita belajar di pondok-pondok Safinatul Najah, iaitu bahtera merdeka lah. Bahtera Najah ni bahtera yang selamat. Mana dia akan mengajar kita jalan yang sebenar untuk menuju keselamatan. Baik, tengok pada kata depan tu, kitab Safinatul Najah oleh terjemahan Ustaz Abdul Ghani bin Muhammad. Gelaran dia ditulis di situ Abdul Ghani Jabal Maraqi. Yang tak cukup kongsi-kongsi dulu, kita tengok bulan depan kita tambah lagi. Habis kat kedai saya beli buku ni habis, ada 10 biji. Termasuk yang biji dengan saya ada 10 saja. Sebab musim dah buka kelas, berebut-rebut orang belajar. Baik, kita tak baca mukadimah oleh penulis, oleh penterjemah iaitu Ustaz Abdul Ghani. Kita tengok sedikit mengenai pengenalan akan musannif ataupun pengarang yang sebenar. Huruf romannya ialah muka surat 4. Salim bin Smair Al-Hadrami. Al-Allamah, seorang tokoh siasah, sangat mahir dalam hal-hal ketenteraan, guru yang amat mahir dalam ilmu fiqh dan kehakiman. Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'id bin Abdullah bin Sumair Al-Hadrami adalah berpegang kepada mazhab Asy-Syafi'i. Dilahirkan di kampung Zi Isbah, antara kampung-kampung di Wadi Hadramaut, Yaman. Jadi pengarang kitab Safinatul Najah dalam bahasa Arab ini ialah orang Yaman, Al-Yamani. Al-Yamani. Kalau tuan-tuan nak juga gelaran, tuan-tuan boleh letaklah gelaran tuan-tuan masing-masing. Jadi Wan Al-Klantani Al-Kutubwaru. Boleh itu laqab. Saya pun boleh, saya Nik Kamarudin Al-Yunus Al-Azhari Al-Klantani Ad-Damanhuri Al-Pasir Putih Gang Kubur. Panjang bunyi glamour lah. Walau ada benda pun. Ini dinisbah kepada Hadrami, iaitu Hadramaut. Ini namanya, kita kena kenal guru kita ni, yang pengarang ni, Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'id bin Abdullah bin Sumair Al-Hadrami.
Pembesaran dan pembelajarannya, beliau mendapat pendidikan dan pembelajaran di sisi bapanya Syekh Al-Allamah Abdullah bin Sa'id bin Abdullah bin Sumair, dan beliau membaca Al-Quran Al-Karim dan merapikan wajah-wajah pembacaannya. Kemudian beliau menumpu dengan membacanya sehingga digelar sebagai guru. Beliau mempelajari ilmu-ilmu syar'iyah pada bapanya dan pada sekumpulan ulama yang memenuhi Wadi Hadramaut pada kurun ke-13 Hijrah. Kurun ke-13 tahun apa 1200 Saya ingat kita kurun-kurun ni. Kurun ke-13. Mana 1200 lah. Kurun ke-13. Kita ni kurun ke berapa? Satu kurun apa? 100 tahun ni. Satu abad. Dia ada kurun hari, saat, minit, hari, minggu, bulan, tahun. Lepas tu abad Lepas tahun abad. Kurun dia ada beza tu. Macam jubli emas, jubli perak, intan tu kan beza. 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun. Tak apalah tu kan. Ini mana dari kurun ke-13 dalam sekitar tahun 1200 lebih lah. Lebih kurang kot. Apa ni? Pusingannya dalam dakwah kepada Allah Ta'ala. Maksudnya dia berlega-lega mengajar dan sebagainya. Beliau menyebar dan mengajar berbagai ilmu. Penuntut-penuntut datang menghadapnya berduyun-duyun kepada sumbernya. Penuntut datang menghadapnya. Penuntut datang. Lepas tu ilmu itu mendatangi, bukan didatangi. Maksudnya kita kena pergi cari ilmu ni. Kena pergi cari. Macam kita sekarang lah, tuan-tuan ni cari ilmu ke ataupun saya yang beri ilmu? Cari ya. Sebab duduk rumah mai cari kat surau. Orang yang tak datang dia tak cari. Itu maksud cari. Kalau cari kita semangat tau. Tapi kalau diberi belum tentu kita semangat. Cari mesti semangat, kita rasa. Tapi diberi kita dapat benda mudah. Mungkin benda tu benda kita dah ada, maka kita ucap terima kasih, diberi saja. Tapi hati sebenarnya tak beranjak pun. Kita pergi cari kerang di laut. Tengah hari panas buta kita pergi cari. Dapatlah sikit dalam satu baldi, dia kata. Oh panas cering atas belakang ni, menggelupas kulit. Bernilainya kita rasa dapat kerang tu. Sedapnya ya Allah. Sebab penatnya nak dapat kerang. Kita duduk rumah, tiba-tiba orang hantar kerang kat kita. Kerang kita dah ada tu. Mana dari segi penerimaan dia, kita terima kasih lah kita dapat kerang. Yang kita besarkan, yang kerang kita boleh kita cari sendiri. Kita lebih muliakan dia, lebih rasa dia lebih bernilai daripada orang bagi. Beza ni kita cari dengan orang yang bagi. Kita dah ada pembakar roti. Berbeza dengan kita pergi beli. Kita aku nak bakar roti hok jenis selai macam ni, hok lepak macam ni, tak macam kat kedai tu aku nak yang macam ni Kita pergi cari sebab kita tak ada lagi. Tapi kita dah ada dah pembakar roti tu. Ada 3 biji lah. Menang kayuh basikal. Pertandingan kayuh basikal seluruh Putrajaya. Sempena pelepasan daripada Covid. Bebas merentah daerah, negeri, negara dan dunia. Kayuh basikal menang. Dapat 3 biji toaster, bakar roti. Tiba-tiba ada orang yang pula bagi hadiah kita toaster juga. Aduh. Baik bagi duit. Terima kasih, tapi dalam hati, kalau bagi duit boleh aku beli benda lain. Maknanya kalau kita cari, dia lebih bernilai berbanding dengan apa yang diberi. Begitu juga ilmu. Kalau kita cari, maknanya benda yang kita tak ada. Kita nak, kita pergi cari, kita usaha, kayu, naik kereta, naik motor, cari. Kita tauhid, kita fiqh, kita apa. Itu maksudnya mencari. Benda yang dicari adalah benda yang memang kita hajati. Berbanding dengan yang memberi, yang diberi. Maka, dia kata penuntut datang menghadapnya berduyun-duyun. Ramai penuntut datang menghadapnya. Maknanya, anak murid datang cari dia.
Kita pun sama turun daripada rumah cari tok guru untuk belajar. Musim ni kena pegang baik-baik pegang baik-baik dengan tok guru, takut silap nanti. Silap pegang guru, maka kita berpegang dengan pandangan-pandangan yang memudaratkan untuk kita ibadat, seperti sebahagian daripada pengikut Wahabi. Bukan semua, sebahagian daripada pengikut Wahabi yang terlalu fanatik kepada fahaman Wahabi yang mentabdikkan orang. Bukan semua, minta maaf kalau ada yang Wahabi. Maknanya kumpulan ini kumpulan yang suka membid'ah. Semua bid'ah sesat masuk neraka. Ini kumpulan yang tidak sepatutnya ada dan tak betul. Tak kiralah kalau kamu ustaz ke, kamu ustazah ke, kalau kamu kata semua bid'ah itu sesat masuk neraka, maka bermula PKP pertama, pandemik pertama, bila mana diarahkan untuk pakai pelitup muka, diarahkan untuk semayang dengan penjarakan, kamulah orang pertama akan dimasukkan dalam neraka. Sebab kamu tak terima bid'ah. Kami terima bid'ah ahli sunnah. Itu kebaikan ahli sunnah, dia terima. Tapi kumpulan tabligh tak terima. Dia kata Nabi tak buat, sesat masuk neraka. Nabi tak buat. Duduk jarak-jarak Nabi tak buat. Masuk neraka. Neraka semua. Siapa tak neraka? Ambo seorang, sebab ambo tak bakal. Itu pandangan sebahagian daripada Wahabi atau kumpulan tabligh. Maka itulah pandangan yang amat salah. Amat salah. Jadi bid'ah ni ada yang baik, ada yang tak baik. Yang tak baik itu yang ditolak dan ke neraka. Ada pun yang baik seperti pakai emas, baik pada ketika ni. Walaupun ada larangan Nabi, duduk jarak, baik pada ketika ini sahaja. Ketika ini sahaja. Macam orang masuk hutan makan babi lah. Ketika itu baik, sekejap dia makan babi. Ketika itu untuk melangkah cari yang halal. Itu sahaja. Kemudian tuqraru bimiqdariha, kemudian dikodarkan sekodarnya sahaja. Maka babi satu lukmah, satu suap untuk cari yang halal. Maka keadaan ini pun tak boleh berkekalan. Sehingga bila berakhir dan berkurangnya penyakit yang menular, maka balik semula kepada yang asal, itu berapat-rapatan, berbuka-bukaan. Sebab tutupan mulut berjarak adalah larangan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu ingat itu Ingat baik-baik. Jadi ilmu itu ialah mendatangi, kita cari tok guru kita. Dan antara yang terbilangnya Sayyid Habib Abdullah bin Taha Al-Haddad dan Syekh Fiqh Ali bin Umar Baghuzah. Mataharinya menyinar dan meluasnya kemasyhurannya sehingga didatangkan kepadanya qasidah pujian dari kalangan mereka yang pada martabat guru-gurunya seperti Syekh Allamah Abdullah bin Ahmad Basudan, nama guru dia. Kematian kewafatannya, beliau wafat, semoga Allah mencucur rahmat kepadanya dan memberi manfaat dengannya dan ilmu-ilmunya di dunia dan akhirat, di Batawi, Indonesia tahun 1271 Hijri. 1271 Hijri. Karangannya ialah, baginya ada beberapa buah kitab yang dikarangnya, antaranya ialah Matan Safinatul Najah, kemudian Al-Fawaid Al-Jaliyah fi Zajri ala Ta'atil Hablul Rububiyyah. Dua antaranya ni, dua kitab yang dikarang oleh musannif. Antara sifatnya, beliau adalah ahli salah, sentiasa berzikir, banyak baca Al-Quran. Syekh Ahmad Al-Hadrawi Al-Makki menyebut beliau mengkhatamkan Al-Quran ketika beliau sedang tawaf di Baitullah. Khatam Quran ketika tawaf di Baitullah. Tawaf apa? 7 keliling tau. Satu keliling berapa minit? Satu keliling 5 minit, 10 minit. Tak sampai. Zaman dia ni kita ada orang. Mungkin 5 minit kot. Saya tawaf biasa kalau pergi seorang 15 minit 7 keliling. Kalau bawa jemaah 30 ke 45 minit, orang ramai. Sesusah takut jemaah tu hilang, maka kita terpaksa
jaga step kita supaya dia boleh ikut, sebab ada yang tua, ada yang muda kan. Jadi kalau dalam itu kita ambil setengah jam lah, setengah jam untuk 7 pusingan. Musannif kita ni Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami ni, dia boleh khatamkan Quran dalam masa 7 kali tawaf. Maksudnya 7 keliling tu dapat khatam 1 kali Quran. 30 minit 30 juzuk. Maknanya 1 juzuk seminit tau. Kita kata tak munasabah. Kalau kita ikut akal kita memang tak munasabah. Kita duduk di sini, duduk di Malaysia, tak. Kita pergi buat haji. Tiba-tiba jumpa Tok Kenali duduk haji juga. Tok Kenali duduk Kota Baru. Tak munasabah nak mari bila Tok Kenali ni. Sebab kita ukur dengan akal kita memang tak munasabah. Kita jangan ukur akal. Ukur dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Ukur akal. Kita berjalan ataupun nak meletah nak pergi ke Sabah Sarawak, mau berpuluh-puluh hari. Tapi oleh ada kekuatan lain, iaitu kekuatan jet, kapal terbang dan sebagainya, boleh sampai dalam masa 2 jam, 1.5 jam. Mungkin jet peribadi mungkin sejam. Sebab dibawa oleh kuasa yang besar. Maka begitu jugalah dalam baca Quran, dia boleh pergi sampai 1 minit sejuzuk. Tak munasabah pada logik akal kita, tapi logik pada dia. Sebab Allah pendekkan langkah, Allah percepatkan bacaan. Jadi boleh jadi dia tak sama kita. Kita tawaf nak habis. Kita tawaf nak cepat habis. Dia tawaf bukan nak cepat habis. Dia tawaf nak menyempurnakan akan rukun umrah ataupun sunat dalam tawaf. Dia nak sempurnakan. Maka dia tawaf mungkin lambat, perlahan, macam kita sembahyang. Bagi orang yang seronok untuk bercakap dengan Allah Ta'ala, dia suka sembahyang lama. Bagi kita yang banyak lagi urusan lain, sibuk dengan urusan lain, nak main futsal lah, nak main badminton, nak berkayuh, nak pergi makan, anak nak tunggu, isteri menanti, banyak benda lah. Maka kita kalau boleh nak baca pendek-pendek ya. Tak iman baca sabih, kita rasa panjang. Allah, sabih pula dah lah kuliah lambat habis. 9.30 baru habis kuliah. Sabih pula tak iman. Ni aku malah datang ni. Sebab dia tak boleh duduk lama di rumah Allah, kepanasan. Patutnya duduk rumah Allah dengan aircon sejuk, bil tak payah bayar. Sejuk rumah kita mungkin panas, mungkin sejuk tapi bil kena bayar. Di sini sejuk macam mana, beku pun bil tak kena bayar. Kan? Tapi kita nak cepat. Tapi tak, mungkin sahabat, mungkin tabi'in, mungkin orang-orang alim dulu, dia bertawaf, bertawaf ke solah. Tawaf ni seperti sembahyang. Semolek-moleknya kita tak bercakap masa tawaf tu. Tapi kita orang Malaysia, orang Melayu ni sembrono je. Makruh hukum dia tak, bukan batal, makruh. Bro, musafir bila? 2 hari. Apa keliling? Apa keliling? Kau panggil siapa? Bini, bini muda. Gede. Jumpa orang lain pula. Panggil siapa? Dan lagi sembang. Sebaik-baiknya jangan sembang. Sebaik-baik. Tapi kita sembrono je. Ding. Tu kita kalau boleh nak cepat habis ibadat ni kita ni. Nak tanya, dah dapat dah? Dah habis dah? Nak yang tu. Sebenarnya para sahabat, ahli-ahli ulama dulu kalau boleh dia nak panjang bercakap dengan Allah. Ibadat ni nak duduk lama, iktikaf ke, baca Quran ke, semua nak lama dengan Allah Ta'ala. Lepas tu baru pergi kerjakan dunia, pergi ke ladang, pergi ke sawah, menternak dan sebagainya. Bila dia dah rapat dengan Allah, maka pekerjaan dia tu akan jadi mudah. Tuan-tuan tak percaya, kita tak kerja ladang, mungkin kita tak kerja ternak dan sebagainya. Kita kerja pejabat. Ada bos suruh buat benda nak sosialkan, ada sikit nota, benda surat dan sebagainya. Kita duk buat orang pun azan Zuhur. Kita kata bos nak mesyuarat pukul 2 ni, pukul 3. Buat apa? Tak selesai. Selesai siap, tengok draft salah, betulkan balik.
Sampai kat pukul 2.30 baru nak boleh siap. Pening kat pukul, itu pun belum muktamad lagi. Bila kita pergi semayang dulu, orang azan pergi semayang, tinggal dulu kujak ni, habis semayang berdoa, mari sambung balik. Sekejap insya-Allah selesai. Beza tuan-tuan. Bila kita selesaikan urusan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala terlebih dahulu, maka dia akan memudahkan kita untuk urusan dunia. Sebab urusan dunia itu di tangan Allah. Allah yang buat. Allah bagi mudahkan. Allah permudahkan untuk orang ni luluskan. Tengok tu, okey aku lulus. Allah yang buka hati si pulang bin pulang itu untuk meluluskan dengan mudah. Kalau kita bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu jangan lepas bergantung dengan Allah. Usaha kena usaha, tapi bergantung dengan Allah. Slogan kita, jaga kita tu hati-hati. Kita jaga kita jaga keselamatan kita. Allah sebenarnya yang menjaga kita. Jangan salah. Kita jaga kita. Mana kita selamatkan kita daripada COVID. No. Kita hanya berusaha. Kita jaga diri kita baik-baik supaya kita selamat. Serahlah kepada Allah. Slogan tu jaga baik-baik. Takut kita tergelincir akidah kerana kita jaga kita. Bukan Allah yang jaga kita. Boleh sebut kita jaga kita, tapi ingat Allah yang menjaga kita sebenarnya. Kita hanya berusaha supaya kita selamat dengan pergi waxing, makan ubat dan sebagainya. Itu kaedah dia. Dan bukannya waxing itu semata-mata menyelamat. Tidak. Ia menyelamat Allah. Berapa ramai yang tidak waxing masih lagi selamat. Kerana kuasa sebenarnya kuasa Allah. Dia berusaha juga. Sebab tu tak boleh nak marah kepada orang tak waxing. Dia bukan anti waxing. Dia kata-kata orang tak waxing, dia anti waxing. Habis orang tak kahwin, anti sunnah. Orang yang tak kahwin, adakah dia anti sunnah? Tak semestinya anti sunnah. Imam Nawawi tak kahwin. Dia karang berapa puluh biji kitab yang menyuruh kita berkahwin. Dia tak kahwin. Berapa banyak kali dah saya tazkirah supaya tuan-tuan kahwin dua. Saya tak kahwin lagi dua. Saya suruh tuan-tuan, Wan, kahwin lah Wan, dua kau muda lagi, Power Ranger. Kahwin, suruh kan? Ustaz, belum. Tak boleh cakap lah, bini ada belakang. Kalau kahwin pun, tapi hakikat tak kahwin lah. Suruh, tapi tak kahwin. Mana saya bukan anti hadis. Cuma kemampuan saya nak buat ataupun tidak. Itu kaedah. Jangan gitu ke. Untuk waxing. Anti waxing itu. Oh no. Jangan cepat. Cepat sangat. Kita nak mulakan ke orang. Nak tuduh orang. Tak dengar alasan. Sebab apa? Sebab aku rasa. Entahlah aku rasa was-was je lagi. Alah. Kalau was-was. Ayat semayang ambil semula. Kalau tak ambil semayang ni. Ambil dah. Dia rasa tu. Ambil semula. Lagi dia tak hilang was-was dia. Dia tak pergi. Tapi bila dah kena paksa, lagi dah kena paksa dah. Macam mana? Tapi hukum asal dia, kalau dia ada paksaan, maka terserah pilihan lah. Benda tu benda yang harus. Muzakarah telah menyatakan perkara yang harus dan wajib apabila dia dinyatakan oleh doktor itu sebagai wajib kerana dia sakit dan sebagainya, untuk mencegah, bukan untuk menghindarkan kematian. Oh dia kata, oh kita cucuk vaksin untuk menghindarkan daripada mati. Wey, seorang tu kata kita cucuk vaksin untuk tambah lagi usia kita lebih panjang. Oi, punah yang otakmu serabut. Tu orang panggil otak kesok. Dia tak ikut ray sebenarnya, kesok lagi dah. Kesok, keosok. Iusik bahasa Arab, luaskan, mana dia lari daripada landasan. Tak ada. Vaksin itu ikhtiar di antara jalan untuk mengelakkan penyakit. Itu sahaja. Tidak lebih daripada itu. Jangan kata, oi panjang umur, injek. Siapa tak injek pendek umur. Sebelum injek dulu ada pendek, ada panjang. Ada orang nak matikan dulu, mati ya. Tak kira lah dia kecil, kalau dia tua, muda. Itu urusan Allah. Tidak ada kaitan dengan hidup ataupun yang mati. Jaga tu, akidah tu. Baik, antara sifatnya beliau adalah kitab yang mensyarahkan kitab Safinatun Najah, kitab Ghayatul Muna, syarah Safinatun Najah, iaitu nama kitab yang mensyarahkan kitab ni. Ada 3 di sini
Kemudian kita Nailur Raja Syarah Safinun Najah li Ahmad bin Umar Asy-Syatiri, dan Syarah Matan Safinun Najah Syekh Amru Ali Basyuni. Ini di antara kitab yang menterjemah ataupun mensyarahkan lagi Safinatun Najah. Baik, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyahu bi ulumihi fid dharain thumma amin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Waladhdallin. Berikut ialah profil penterjemah. Profil, kalau salah baca di profil. Profil. Ada yang Rumi, ada yang Al-Jawi. Saya punya Al-Jawi sebab dah tak ada habis kat kedai tu, habis kat pustaka tu. So yang dapat, tuan-tuan yang dapat Ar-Rumi, Ar-Rumi lah. Al-Jawi, Al-Jawi lah. Tapi macam yang sama je Yang profil penterjemah saya tak baca yang tu Yang Rumi tu kalau saya silap baca, tuan-tuan tolong betulkan Sebab kita ni Jawi moden, ini Jawi lama. Kandungan kitab Safinatun Najah, pendahuluan pasal 1, rukun Islam 5 perkara, rukun iman 6 perkara, kitab bersuci, tanda balik, syarat istinja, hinggalah fasal yang ke-47, syarat-syarat 2 khutbah itu 10. Siapa tu muka surat tu? Sambung pula di muka surat yang ke-9 8, 9. Akhirnya ialah kitab ini akan berakhir dengan kitab puasa, sehingga pasal ke-63 tiada batal puasa yang sampai kepada rongga itu 7 perkara. Itu di antara isi kandung daripada kitab Safinatun Najah. Kita baca malam ni sikit daripada kitab Safinatun Najah. Baik, Safinatun Isya. Jadi salah tak? Azan lah.
Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabb hadha wa syarah wa ba'athul maqam. Baik, kita mulakan kitab kita Safinatun Najah fi Ilmul Fiqh. Ini dia sebelah kanan tu bahasa Arab, kemudian terjemahan tu sama ada tulisan Jawi ataupun Rumi. Safinatun Najah fi Ilmil Fiqh. Nama kitabnya ialah Safinatun Najah dalam membahaskan mengenai ilmu fiqh. Fi Ilmil Fiqh. Nampak tulisan berbunga kecil ke? Membicarakan mengenai ilmu fiqh. Kita ilmu ni ada tiga, ilmu tauhid, ilmu fiqh dan juga ilmu tasawuf. Tu. Jadi ini nak membahaskan mengenai ilmu fiqh tidak keseluruhannya, tapi sebahagian daripada yang hal-hal ibadat. Sehinggalah puasa. Kemudian panjang lagi dah haji, umrah, itu akan disambung. Mungkin kitab NIP ini tidak penuh pada semuanya, tapi sebahagiannya kita ambil ilmu dulu. Ringkasan dia hanya ada 29 muka surat bercetak. Kalau tuan-tuan baca setengah hari pun habis, tapi belum tentu faham. Boleh habis cepat, tak masalah. Yang Rumi tu lagi lah, boleh baca sambil-sambil nak tidur sekarang. Ganti daripada baca WhatsApp, baca kitab ni, habis terus. WhatsApp sebelum tidur sejam kan. Hantu yang ada dengan tuan-tuan tu, hantu hantu. Sejam tu. Dah terlentang lah tu. Dah baca doa, dah ambil sembahyang. Dah baca 3 ku, awak ke seluruh badan kecuali 2 kemaluan. Ambil handphone kalau tidur, cak akak. Sering. Esok kerja, kampa. Ada tanya member dia, makan apa? Member pun jawab. Pergi, CEO, nasi belauk. Tengok ni pula, alah, weh, kau belum ada 10 grup. Dalam 10 grup tu, setiap grup tu ada 50 orang. Jadi 10 darat tinggal 60, ada 500 WhatsApp nak kena jawab. Maka sejam. Tidur pukul 11 jadi pukul 12. Hak tidur pukul 12 jadi pukul 1 ke jadi pukul 2, subuh pukul 7. Subuh pukul 7. Ana subuh alfilun, subuh gajah. Sebab subuh kita habis pukul 6.50. 3.54, 55 lebih kurang. Belum pukul 7 dah habis subuh. Kita bangun pukul 7, qalu inna lillah. Selesai masalah. Subuh tu kalau kita tak sedar pukul 8 terus sembahyang. Tak ada masalah apa terus sembahyang. Jangan kita kata tak apa aku qada benda ya, sembahyang terus. Sebab kita bukan sengaja tinggalkan. Yang sengaja tinggalkan itu wajib diqada. Yang kita tidak sengaja tinggalkan, dia tidak disebut sebagai qada yang ditinggalkan dengan sengaja. Bukan kita. Kalau kita bangun sembahyang, saja ke sembahyang subuh 2 rakaat kalau Allah Taala lapang, selesai soal. Sebab kita bukan niat nak bangun lambat.
yang melambatkan kita itu mungkin kesihatan dan dengan izin Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tapi usaha kita jugalah. Usaha kita. Yang kita kata Allah ni suruh aku bangun lambat. Oh tiap-tiap hari Allah saja suruh lambat. Mu tak usaha, tak kunci jam, tak bangun apa, tak tidur awal, itu tak cukup usaha tu. Usaha bagi cukup. Li Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami, kalangan Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami. Malah ni hafal nama tok guru pun cukup dah dulu Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami. Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami. Hafal tu okey dah tu. Ambil barakah dia. Kalau nama penyanyi seluruh dunia kita boleh hafal, maka ni musannif bagi kitab Safinatun Najah yang kita belajar, maka kita kena hafal. Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami. Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami. Pendek boleh ingat itu okey tu. Ambil barakah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim juga dengan nama Allah yang amat pemurah lagi amat mengasihani. Pemurah tertentu bagi semua makhluk di muka bumi. Kafir, Muslim, munafik, binatang, semua sekali Allah pemurah, Allah bagi. Buktinya Allah pemurah, Allah bagi kepada Ananda Krishnan. Allah bagi kepada Raja Gula, Robocop. Kaya-kaya dia. Tak pernah kenal Allah, tak pernah kenal jika sejadah, tak pernah pergi umrah haji, tapi Allah bagi dia kaya raya. Allah bagi raya kepada gemulah Fir'aun, kepada gemulah Haman Qarun. Allah bagi gemulah tu kaya-kaya raya mereka. Tapi tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka ni mati dalam kekufuran dan penuh dengan kehinaan. Allah tenggelamkan Qarun dengan harta-hartanya sekali di tasik Qarun, di Fayyum, Mesir. Kerana derhakanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah bagi dah, Allah bagi dunia. Pemurah Allah, silakan. Engkau benci aku, engkau marah aku, engkau tak suka aku, tak sembah aku, tak apa. Aku bagi. Tapi itu di dunia sahaja. Tapi nun di akhirat aku bagi rahim. Aku bagi kecintaan, kasih sayang, rahmat kepada mereka yang aku pilih di kalangan orang mukmin sahaja. Ketika itu terkeluarlah munafik, terkeluarlah kafir, terkeluarlah musyrik daripada rahim Allah. Allah tidak ada rasa kasihan belah lagi kepada hamba-hambanya yang derhaka. Begitu juga kepada hambanya yang muslim yang tidak sempat bertaubat daripada dosa-dosa dia. Maka mereka ini akan dibakar oleh api neraka Allah. Kerana itu janji Allah. Allah janji, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Sekecil mana kebaikan akan diperhitunghisapkan. Sekecil mana kejahatan akan diperhitunghisapkan di hadapan Allah. Sekecil mana? Walaupun sebesar hujung jagung sekalipun akan dihitung hisap oleh Allah. Sebab itu kenallah Allah dengan sebaik-baik kenal. Allah Ghafurur Rahim, Allah Syadidul Iqab. Allah baik dan Allah bengis. Dia baik ketika dia baik, tapi dia mula bengis, dia mula menggunakan kuasanya apabila kita telah mati. Dia matikan kita, masuk dalam kubur. Ketika mati pun dia sentak dah. Bagaimana dia menyentap roh seorang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Berbeza. Ada yang mati terberak, ada yang mati terkencing, ada yang mati macam-macam agam, bergulung-gulung sakit. Tapi ada yang mati dengan kenikmatan keluar maninya. Keluar mani kan nikmat? Kedah. Tahu budak-budak tahu tua. Tua sangat tak tahu juga, tengah-tengah. Nikmatnya keluar mani, maka orang itu dimatikan dalam keadaan keluar mani. Tarik roh, cap keluar mani dia. Maka dia tak akan rasa sakit kerana keluarnya mani. Pilihan Allah. Jadi Allah mula menunjukkan kehebatannya, kekerasannya apabila hambanya itu nak menempuh alam kematian. Tarik sentak, meraung sakit, terberak, terkencing. Ada ditarik perlahan, halus. Bagaimana terpisah roh jasad
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni badan. Roh ni kepala. Roh akan naik, tarik ni. Daripada kaki dia akan naik ke ubun-ubun. Maka malaikat Israel ni bukan satu. Israel itu nama grup dia. Dia banyak. Ramai. Maka yang ni akan bantu tarik. Yang ni akan push. Tolong. Ini tarik. Sakit. Tetapi dia tidak dengan kerakusan. Kalau tarik saja, yang bawah tak push. Macam orang beranak bersalin, dia vacuum tarik, sentak. Kalau boleh nak tarik, yang atas tu tolak. Tolak perut perlahan-lahan daripada atas. Tolak. Yang ni tarik, yang ni tolak. Yang ni tarik, yang ni tolak. Sakit tapi tidak sesakit yang disentak. Maka begitu juga roh keluar daripada jasad, daripada kaki, ditolak, kemudian atas tarik perlahan-lahan. Tolak, tarik, tolak, tarik. Rasa pedih tapi tidak menyakitkan sangat. Sakit. Sebab itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta tolong dengan Allah. Allahumma inni ala ghamaratil maut. Hai Tuhan, tolonglah aku ketika gelombang kematian. Nabi menggunakan bahasa gelombang. Mana sebab sakitnya mati, gelombang. Walhal ditarik dengan perlahan-perlahan seperti menarik rambut daripada tepung. Rambut tidak putus, tepung tidak berterabur. Itu roh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah. Bayangkan kalau roh kita, wallahu alam bissawab. Kita harapkan dengan doa Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut dan doa Allahumma ilni ala ghamaratil maut. Dua doa kan? Dua doa ini maksud daripada Nabi. Maksud maksudnya asasnya daripada Nabi. Allahumma inni apa? Allahumma inna Allahumma inni a'udzubika minal Allahu akbar. Tak ingat eh? Yang mana tak ingat? Dan ni yang ghamaratil maut tadi. Allahumma inni ala ghamaratil maut. Bantu aku ketika ghamarat, ketika gelombang. Allahumma ala ghamaratil maut. Kita dah baca Allahumma hawwin alaina kan? Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Dua-dua tu daripada Nabi. Mana menceritakan bahawasanya sakit mati itu akan dirasai ke mana ke mana. Bermula daripada saat itu Allah telah menunjukkan syadidul iqab. Lepas pada mati, masuk dalam kubur, malaikat pula main peranan. Digodang, dipukul, ditarik telinga, dicobek, sepak, terajang, macam-macam. Itu kena ragging sekejap kepada malaikat selama mana kita berada di alam barzakh, alam kubur, dan alam itu akan berakhir dengan tiupan sangkakala yang pertama. Hancur habis dunia ni, mati semua sekali, habis tak? Mati dah, hancur. Seksa lagi, sangkakala yang kedua bangkit semula, berada di padang mahsyar berpuluh-puluh ribu tahun, berada di padang mahsyar untuk dihitung hisab oleh Allah Subhanahu wa taala segala amal kita. Allah tunjuk kehebatan dia lagi ketika mana kita meniti di atas sirat. Tang. Pelpam jatuh masuk jahanam. Pelpam jatuh masuk jahanam. Adanya zus seperti kilat. Ada zus seperti atrame taruh terbang lawan raksasa laju. Maksudnya berbagai bentuk orang berada di atas sirat. Itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi rahim Allah, kasih sayang Allah tertentu atas kita sahaja. Atas kita orang mukmin yang Allah pilih. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Segala puji Segala puji bagi Allah Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kalau terjemuh sebiji-sebiji, pujian bagi Allah Tuhan alam, Rabb al-Alamin. Maksudnya Tuhan alam itu Tuhan yang mentadbir alam ini. Gitu. Jadi ucap syukur kepada Allah pemilik alam ini, Rabb, dan dia kata pemilik, pengatur alam ini. Ucap syukur kepada dia. Dia yang mengatur gerakkan alam ini. Siang bertukar menjadi malam, malam menjadi siang. Tidak ada pelanggaran di antara bulan dan juga bintang. Tidak ada pelanggaran di antara awan-awan yang berlaku.
Itu punya Allah Maha mentadbir. Wa bihi nasta'in, dengannya. Nya siapa? Allah, Rabb. Sebab tu kalau kita mengaji kitab-kitab fiqh di pondok-pondok, kita akan dhabit. Kita akan awasi. Dhabit maksud awasi. Wa bihi, ha itu dengannya. Nya apa ni? Nya ada santan ke tak ada santan? Tu kata, nya ini ada makna. Ada santan, maksudnya nya itu bermanfaat. Balik semula buat bulat pada ha bihi itu, kembali kepada Rabbil Alamin. Rujuk balik ke belakang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in, ai wa bi Rabbil Alamin nasta'in. Dia takrifnya begitu. Dia i'rabnya wa bihi ai wa bi Rabbil Alamin nasta'in. Maka dengan nyonya siapa? Nya Tuhan pemilik alam ni, aku minta tolong dengan dia. Tu belajar kita Arab dulu seronok. Sebab kita akan awasi setiap huruf tu. Wabihi nya. Nya itu nya mana? Kembali kepada mana? Kenapa dia guna bihi? Tak guna biha. Kenapa tak guna bihim? Padahal maknanya sama je. Wabihi nasta'in. Kenapa tak sebut wabiha nasta'in? Dengannya, nya perempuan, ha kan perempuan. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kerana jenazah itu lelaki. Kalau jenazah perempuan, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kenapa sini musannif menggunakan wabihi, tidak menggunakan wabiha? Dua sekarang. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali. Sebab apa dia guna hi, tak guna ha? Sebab merujuk kepada belakang. Ke belakang itu Rabb. Rabb, Ra, Ba. Tidak tanda-tanda perempuan, tak ada. Pada zahirnya. Tak ada tanda ta mu'annas. Rabbatul alami. Kalau ada ta di belakang, maka dia akan jadi perempuan. Alamat mu'annas. Tapi sini alamatnya muzakkar. Bahasa Arab tu muannas perempuan, muzakkar lelaki. Kita tanya dulu kenapa muzakkar? Kenapa muannas? Muzakkar engkau yang ada zakar lelaki. Muannas engkau yang ada inas perempuan. Nak suruh ingat dulu. Banyak nak ngapa kan? Jadi wabihi kembali wabi Rabbil Alamin yang ke belakang tu. Maka direkaskan dengannya macam aku dan Ahmad pergi sekolah. Aku dan Ahmad pergi sekolah. Dengannya aku. Dengannya siapa? Nya Muhammad. Aku dan Muhammad pergi ke sekolah. Dengannya. Nya tu siapa? Nya Muhammad. Dengannya. Ini maksudnya bihi tu. Ala umur dunia wa din, maka dengan Tuhan sekalian alam ini kami semua minta bantuan di atas urusan-urusan dunia. Umur dunia wa din, urusan keduniaan dan juga keakhiratan ataupun kemudian. Wa sallallahu, semoga Allah mengucap selawat dan salam ke atas penghulu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamin nabiyyin, penyudah bagi sekalian nabi. Wa alihi, wa alihi pula, wa sahbihi. Alihi ini kembali kepada mana? Ha itu, ha dhamir, ha ganti nama itu kembali kepada wa alihi dan ahli keluarganya. Nya siapa? Nyamu Muhammad di belakang. Wa alihi ay wa ali Muhammadin, ahli keluarga Muhammad. Wa sahbihi dan sahabatnya. Nya siapa? Wa sahbi Muhammadin, sahabat Muhammad. Gitu. Ajma'in, kesekaliannya. Wala haula wala quwata illa billahi al-aliyyil azim. Tiada daya dan kuasa melainkan dengan Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Itu maksud dia. Faham baik-baik bit ni. Ganti nama, dhamir dia balik ke belakang dan sebagainya. Ini sebagai mukadimah kita pada malam ni, iaitu kitab Safinatul Najah, bahtera keselamatan. Safinah, bahtera. An-Najah, pembebasan.
Maksudnya bila kita baca kitab ni, insya-Allah menyelamatkan kita daripada terjerumus ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka karangan ialah Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami. Ingat yang tu. Wallahu a'lam. Kita berhenti setakat tu Kita akan sambung fasal arkanul Islam khamsatun. Walaupun tuan-tuan duduk di Malaysia, tuan-tuan boleh baca kitab Arab. Ni kitab Arab ni. Sebelah kanan tu kitab Arab. Safinatun Najah. Kalau tak percaya, tuan-tuan baca sendiri. Ini pun dah lebih mudah dah. Dia telah bariskan supaya kita boleh baca. Kalau dia tak bariskan, kita akan baca ikut suka kita. Macam-macam lah kita dengar nanti. Yang ni dia telah bariskan supaya senang untuk kita baca je. Jadi insya-Allah kita akan sambung. Kalau panjang umur, tak ada lagi PKP pasal 4.0. Kita akan terus berkitab insya-Allah. Cumanya adab berkitab yang paling comel sekali, tuan-tuan bawa pen, buku ni jadi hak milik. Senang nak conteng. Kalau tidak, tuan-tuan jadikan wakaf. Tuan-tuan conteng ikut hari tuan-tuan datang, tulis tarikh, kemudian apa yang dibacakan oleh guru, tanda tepi. Bila kita tak dan, yang tu dia di pondok yang lambat habis, anak murid akan tanya, Tuan Guru, yang tadi apa dah ayat tadi, surah apa? Dia pun ulang balik. Baru ada two-way traffic. Kalau tidak sumbak je, ngak jadi macam anak burung, bucik perut-perut, tak berhenti makan. Sedap dak juga. Jadi kalau ada two-way traffic, dia tengah makan tu sembang sikit, isap rokok sikit, sedap kan. Keadaan dia. Jadi insya-Allah mudah-mudahan sedikit sebanyak malam ni kita ambil pengenalan ataupun dahuluan pada kitab Safinatun Najah yang akan dibacakan pada setiap Selasa minggu kedua. Minggu pertama kita akan baca kitab Hikam, Syarah Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Itu ilmu tasawuf, yang ni ilmu fiqh. Habis yang ni pula kita carilah risalah-risalah yang nipis untuk ilmu aqaidul iman ataupun ilmu tauhid insya-Allah. Jadi sekolah tu dulu tuan-tuan, mudah-mudahan kita dan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.